وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung kembali kuliah kitab kita. Kita menggunakan kitab Khulasah Nurul Yakin ataupun ringkasan kitab Nurul Yakin. Jadi malam ni kita masuk muka surat 3. Muka surat 3 atas sekali tu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa huwa min nasali sadati Quraisyin asyrafu qabilatin fil Makkatil Mukarramati. Kata musannif, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari keturunan pembesar Quraisy. Tengok nombor 1 tu dia buat Quraisy tu, dia tulis nombor 1 tu, tengok bawah tu sikit. Dia kata Quraisy adalah gelaran kepada moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fihrun. Fihrun bin Malik, Malik bin Nidar, Nadar bin Kinanah. Nasab yang sampai kepada Fihrun ni akan disebut kaum Quraisy. Jadi sebelum tu orang tak panggil Quraisy. Sampai tang Fihrun, baru start panggil Quraisy. Itu dia panggil Qabilah Quraisy. Qabilah Quraisy. Quraisy tu makna dia nama Fihrun tu lah. Fihrun ni pula kalau kita tengok dalam kitab Fathul Tijan Ad-Daruri ni, Tijan Ad-Daruri, dia kata ada orang baca Fahrin. Dia kalau hak betul dia fih bikasri, dia kata bikasrin fasukunin, baca dengan kasrah fa tu, Fihrun. Fihrin. Tu pasal dia jadi mudah mula tu, bincang nahu lah, tak apalah tu. Nak cerita fa tu kena baca bawah. Fihrun. Dia tu lah digelar dia Quraisy. Bermula daripada situlah dipanggil, turun ke bawah dipanggil Quraisy, Qabilah Quraisy. Pembesar Quraisy. Cuma yang saya pernah cerita dulu, saya pernah tanya orang yang duduk di Mekah lama ni. Dia duduk Mekah ni lebih kurang 38 tahun. Saya pernah tanya dia, kan, dia Qabilah Quraisy kan, masyhur di Mekah ni. Di mana tempat dia? Tempat perkampungan asal Quraisy ni. Saya pernah tanya. Dia kata kalau perkampungan Quraisy tu, dia kata lah ni kalau kita lalu Hotel Saraya, Meridian, lepas tu Saraya depan tu, kita naik sampai atas sekali. Sampai atas sekali kita akan nampak macam flyover, kereta duduk lalu atas. Ada jalan turun, lepas tu ada belah atas. Kawasan bukit tu, dia kata itulah penempatan Quraisy. Dia kata. Makna dia laluan nak masuk perkampungan Quraisy ni satu jalan saja, depan tu saja. Belakang semua bukit. Jadi siapa-siapa nak masuk perkampungan Quraisy kena lalu situ lah. Tu perkampungan Quraisy. Makna dia ambil daripada Fihrun ni lah. Daripada Tok Wan Nabi yang bernama Fihrun ni. Dia. Sebab dia macam ni. Kalau kita tengok dalam sirah ni, kan, kalau kita ambil balik
anak Nabi Ismail ni ada 12 orang kan? Ada 12 orang. Antara yang masyhur dia kata, anak Nabi Ismail ni dia nama Nabit Kidar tu. Nabit Kidar. Lepas tu pula Hudud. Tu orang kata Hudud tu. Ada nama orang Hudud. Nama anak Nabi Ismail, Hudud. Kemudian Yatsma, Misha. Dia ada nama dia tu. Cuma kalau kita tengok sekali lagi dia tulis di bawah tu kan. Dia kata daripada Adnan turun mari Ma'at kan. Ma'at dia sebut. Ma'at. Cuma saya nak sebut begini. Fihrun ni dia digelar Quraisy. Dia daripada ni anak Nabi Ismail ni yang bernama Ma'at ni. Ma'at ni. Kita tengoklah Adnan, Ma'at. Ma'at tu dia kata ada 4 orang anak. 4 orang anak lelaki. Dia bercabang menjadi 2 puak. Satu dipanggil puak Anmar. Anmar ni. Kemudian satu lagi dipanggil Mudar. Puak Mudar. Jadi Fihrun ni dia mari daripada puak Mudar ni. Tu Fihrun ni dia mari daripada Mudar ni. Pasal puak Mudar ni pula pecah 2. Pertama dipanggil Qais Ailan bin Mudar. Kemudian Ilyas bin Mudar. Mari daripada Ilyas. Turun sampai tu. Tu asal Fihrun tu mari daripada Mudar. Puak Mudar yang berpecah 2. Satu dipanggil Qais Ailan bin Mudar dan Ilyas bin Mudar. Tu ada tuan Nabi nama Ilyas. Ilyas nama. Atas pada Ma'at, lepas tu Nizar, lepas tu Mudar, kemudian Ilyas. Mari tu. Mari cabang Mudar tu lah. Kita tengok sirah balik. Cuma nak sebut kata, dialah digelar Quraisy. Jadi kalau kata, ketua kabilah Quraisy, bukan nama dia Quraisy. Dia bukan nama Quraisy. Sekali kita faham, kita sebut kabilah Quraisy. Nama dia Quraisy. Tak, nama dia Fihrun. Dia digelar Quraisy. Nama satu kabilah yang masyhur lah. Atau dia sebut tadi. Quraisyin asyrafu qabilah. Paling mulia. Baginda berasal dari keturunan pembesar Quraisy. Nama kabilah. Quraisy merupakan kabilah. Quraisy ni nama kabilah yang paling mulia di Mekah. Kalau nak tanya kabilah-kabilah paling mulia ni, kabilah Quraisy lah. Cuma ingat ambil di mana start Quraisy ni? Ambil daripada Fihrun tu lah. Fihrun tu baru digelar Quraisy. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismaila bin Ibrahim alaihi wassalam. Dia kata keturunan. Maksud dia wayat tasilu dan bersambung. Kalau terjemah bahasa Arab dia, wayat tasilu nasabuhu dan bersambung nasab Nabi ni. Itu ditulis sini keturunannya. Dia ambil meringkas terus lah. Asal dia yat tasilu tu bersambung. Nasabuhu oleh nasab Nabi bi Ismaila dengan Nabi Ismail alaihi salam. Bersambung di situ. Bersambung dengan Nabi Ismail alaihi salam bin Ibrahim. Bertemu ataupun bersambung nasab Nabi kepada Nabi Ismail alaihi salam, kemudian melarat pergi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada. Sebab tu bila kita tengok dalam kitab Rahiqul Makhtum ni, kitab ni antara kitab yang cerita tentang sirah Nabi ni, dia kata ambil daripada Nabi Ismail alaihi salam ni, dia ada 3 riwayat. Dia ada 3 riwayat menceritakan tentang salasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kita ambil hak dia sebut ni, bersambung nasab Nabi kita dengan Nabi Ismail ni, kita ambil di sini. Kita ambil daripada Nabi Ismail alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Ambil daripada Nabi Ibrahim pula naik kepada Ibnu Tarikh. Ibnu Tarikh makna dia Azar. Azar tu buat patung. Bin Nahur. Nahur bin Saru. Saru bin Ra'bu'in.
Ra'bu'in bin Falik, Falik bin Abir, Abir bin Salik, Salik bin Arfashad bin Sam, Sam bin Nuh, Sam bin Nuh alaihi salam. Sam bin Nuh alaihi salam pula bin Lamik, Lamik bin Washalak. Oh, nama orang payah nak sebut. Bin Akhnuh. Akhnuh ni kata setengah ulama itulah Nabi Idris. Akhnuh tu dipanggil Akhnuh. Daripada Nabi Nuh, anak dia, kemudian ada 2-3 orang lagi, baru sampai Nabi Idris alaihi salam. Lepas pada Nabi Idris pula bin Yarid bin Mahlail, Mahlail bin Qainan, Qainan bin Anusa, Anusa bin Syid, Nabi Syid bin Adam alaihi salam. Baru pergi situ. Itu kalau ambil daripada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi kita tak pernah sebut itu. Kalau nak belajar salah silah Nabi, ambil sampai adenannya. Sebab Nabi dia akan sebut sampai adenan saja. Ni hak kita nak baca sekali lagi ni. Kena sampai situ ya. Sebab kalau di situ dia ada lagi 40 lebih. Kalau nak ambil daripada adenan naik lagi sampai Nabi Adam alaihissalam 41 orang lebih kurang. Sebab kalau ambil nama Nabi kita sampai adenan 21. Sampai itu setakat tu kalau nak ambil. Lebih pada tu kontroversi. Sebab tu dia tak ada sangat riwayat tu banyak. Yang riwayat banyak sampai sini je. Tu saya nak sebut. Jadi asal kalau kita nak tengok, mari ikut Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail pula, mestilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tu yang kita pernah cerita dulu. Inilah dipanggil Arab kacukan. Arab kacuk. Ni perkahwinan campur ni. Ni Nabi Ismail ni dipanggil Arab Adnaniyah. Sebab anak Nabi Ismail ni 12 orang. Salah seorang dia Ma'ad. Daripada Ma'ad ni Adnan. Lahir turun ke bawah, kita tengok. Kemudian dia kata Imam Bukhari telah menyebutkan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ke moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Adnan. Kalau tengok dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari cerita sampai Adnan saja. Itu dia kata. Beliau menyebutkan senarai panjang itu dalam bab pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti berikut. Ni, kalau nak tengok nasab Nabi, yang ni kalau hafal lagi bagus. Bahasa Nabi kita ni. Hak kita ingat cakap 3 je. Nama 3 lepas pada ayah kita tak orang kita, lepas pada tu tak tahu terus. Ada orang ingat sampai 5 kan. Ada setengah orang. Yang ni kena ingat tu. Pasal ni Nabi kita. Ni kena ingat. Ini pemain bola 23 orang ingat semua. Rare semua. 23 orang main bola semua ingat. Ingat dengan anak-anak cucu semua ingat. Tu kadang-kadang bukan kata main bola Malaysia, main bola dunia tu boleh hafal. Anak berapa orang. Oh, dahsyat kita. Mari tanya Nabi tak tahu. Rugi tu. Tengok dia kata. Pertama dia kata Muhammad ibnu Abdillah. Nama Nabi kita maklum dah, Muhammad ataupun Ahmad. Boleh lah. Muhammad ataupun Ahmad. Cuma Muhammad masyhur di bumi. Ahmad masyhur di langit. Cuma kalau dalam kitab yang lama-lama, Taurah, Injil, dia sebut Ahmad. Nama Ahmad. Ahmad ni pula anak lelaki Abdullah. Ayah Nabi nama Abdullah, masyhur lah tu. Cuma Abdullah Az-Zabih. Setengah kitab sebut Abdullah Az-Zabih. Zabih tu gelaran kerana bapa Nabi ni asal dia nak kena sembelih, tapi tak jadi sembelih. Digelar dia Abdullah Az-Zabih. Abdullah pula bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalibi. Ada tasydid tu, Muttalibi. Muttalib. Muttalib ni, Abdul Muttalib ni bukan nama dia. Nama dia kalau tengok wasmuhu dalam kitab Arab lah. Wasmuhu Amirun. Ada orang kata nama Abdul Muttalib ni Amir. Ain ada alif, mim ra. Amirun. Mana? Amir itu nama betul dia. Satu. Yang keduanya orang kata tak, nama dia Syaibatul Hamdi.
Syaibah nama dia. Syaibatul Hamd. Mana? Syaibah. Jadi Abdul Muttalib, orang panggil dia Syaibah. Kenapa dipanggil Abdul Muttalib? Kalau kita tengok balik, Abdi Manaf ni ada dua orang anak. Nama dia Hashim. Yang keduanya nama dia Al-Muttalib. Jadi masa Al-Muttalib ni pergi ambil Syaibah ni di Madinah, buat balik ke Mekah, Abdul Muttalib. Jadi nama betul dia Abdul Muttalib. Muka dia itulah gerun. Abrahah yang duduk atas singgasana tu Abdul Muttalib. Hashim gelaran saja. Atau dia kata Run, Ain, Mim, Ra, Waw. Ain, Mim, Ra, Waw. Amrun. Tak, nama dia Umaru. Mim, Ra, Waw tak ada. Kita baca Amrun tu. Kita bukan bubuh baru. Sebab tu, Waw tu cuma nak dipanggil isim yang sebab tu kita baca Umaru. Umaru, Umara gitu. Sebab dia tak boleh baris dua, mesti ada waw di belakang. Tu kita boleh baca Amrin. Kalau tak ada waw, Umaru, Umara. Jadi boleh jadi Hashim ni nama betul dia. Yang kedua hanya kata Umaru. Kenapa dipanggil Hashim? Dia orang pertama daripada orang yang keluar pada musim dia keluar musim panas ya. Tapi dia keluar kaya dia Hashim ni. Buat umrah syariat Nabi dulu tu, dia tu dia tapi roti tu dia koyak dia bercicah makan tu. Koyak roti bagi koyak tu elok tu. Tu Hashim lain. Saya pernah baca, saya tak ingat kita dia dipanggil Hashim pasal dia kepak tulang. Bukan koyak roti. Perak macam tu je. Buat ulama aja itu. Tak pakai kapak, kepak itu. Kemudian Hashim pula bin Abdi Manaf pula nama dia Mughirah.
nama betul dia. Nama betul dia Al-Mughirah. Mughirah nama dia. Abdi Manaf pula bin dhammah bidhammin, baca dengan dhammah huruf qaf tu ku. Kemudian wa fathin, dan fathah. Kusoi, yang kusi salah, kusu salah. Nama betul dia Zaidun. Nama dia. Ataupun nama dia Yazid. Siapa? Kemudian Kusai pula bin Kilab. Minum ayak sikit. Sakit kepala pula dah. Kilab, mana kilab? Dia duduk menyalak. Panggil apa? Anjing ya. Dia anjing. Tapi tu digelar Tok Wan Nabi ni kilap. Kilap pasal dia bukan ni. Kalau dia nak menyalak, dia menyalak ya. Hantuk guru kau. Sampai budak Food Panda jatuh habis makanan. Kena kejar dengan anjing. Dia ligas mata. Kilap tu bukan nak hina. Hakimun tu. Nama dia Hakim. Hakimun. Tu satu. Kalau tanya kilap tu nama kilap ni berani mana dia? Sama dengan nama Abdi Manaf tu, Mughirah. Orang Arab bila dia pasang nama, dia sebab tu bila Abdul Muttalib nama ni, sebab dia kebiasaan orang Arab, dia akan ambil nama apa? Nama ambil balik nama Tok Wan tu. Tu. Dulu tu, ubah nama Muhammad. Tu dia pelik tu. Tu. Ni tengok dia mula balik ni. Hakim, setengah kata nama dia Mughirah. Bila Mughirah sama dengan Abdi Manaf. Murrah bin, kemudian tasydid, ar-ra'u musyaddadah, kemudian murrah pula Ka'bim bin, nama betul dia. Ibnu Lu'ay, Hamzah tu berbarislah. Hamzah. Kan buang Hamzah. Yang terima baris Hamzah. Alih dia tak boleh terima baris. Bila terima baris Hamzah.
Luwai gitu. Habis. Kemudian Luwai ni pula bin Ghalibin ibni Ghalibin. Luwai bin Ghalib. Ghalib ni bil aini mu'jamah, dengan ain yang kosong, dengan ghain. Ghalib bi Ghalibin bil ghainil mu'jamati, dengan ghain yang bertitik satu. Ghain. Wa kasril lam, dan kasrahkan lam jadi Ghalibin. Tu nama Tok Wan Nabi, Ghalib. Habis. Kemudian Ghalib pula ibnu Fihrin. Ni. Ghalib bin Fihrin. Fihrin inilah Quraisy. Start daripada Fihrin turun ke bawah, semua tu dipanggil ketua kabilah Quraisy. Depa ni lah anak Fihrun. Fihrun pula bin Malik dia lah. Fihrin ni anak Malik. Malik ni wa kunyatuhu Abu Haris. Malik tu nama betul. Cuma gelaran dia Abu Haris. Abu Haris tu kunyah dia panggil. Nama betul Malik. Kemudian lepas pada Malik pula dia kata Ibni Nadar. Nadari. Ibni Nadar. Nadar ni nama betul dia Qaisun. Qais nama dia. Nadar ni gelaran. Nama betul dia Qais. Qaisun nama dia. Kemudian Qais ni pula, Nadar ni pula Ibni Kinanah. Ibni Kinanah. Kinanah. Ni yang biasa saya dengar satu video daripada Syekhul Azhar kan. Syekhul Azhar. Dia duk mengajar di Universiti Azhar lah. Dia kata wa nahnu fi ardi Kinanah. Dia sebut itu. Kami ni daripada bumi Kinanah. Dia sebut Kinanah. Kinanah. Ardu Kinanah. Bumi Kinanah. Jadi ada Tok Wan Nabi ni nama Kinanah. Kinanah ni pula dia kata wa kana syaikhan hasanan azimal qadri taqsidul arabu ilaihi liilmihi wa fadlihi. Kinanah ni dia kata apa? Dalam kitab Arab kata Kinanah ni syaikhan, seorang guru. Dia ni orang alim. Syaikh. Syekh ni bukan orang tua nah. Dia ada makna syekh ni orang tua. Ada syekh makna guru. Syaikhun guru. Kan? Syaikhani, dua orang guru. Yang kita dalam bab hadis, syaikhan telah riwayat oleh dua orang guru. Syaikhani, Imam Bukhari, Imam Muslim. Syaikhan makna dia guru. Kinanah ni dia kata syaikhan ialah seorang alim. Hasanan yang lawa. Dahlah alim, muka lawa. Kinanah ni dia kata azimal qadri, besar pangkat dia. Ketika dia ni, Kinanah ni besar pangkat dia. Taqsidul arabu, mengkosat oleh orang Arab ilaihi, kepadanya, kepada Kinanah ni, liilmihi, kerana ilmunya. Ramai orang duk tumpu dia Kinanah ni pasal ilmu dia dahsyat. Wa fadlihi, dan kelebihan yang ada pada dia. Jadi menjadi tumpuan orang lah. Kalau bahasa kita hari ni, rujukan orang mufti lah. Orang hebat lah, Tok Guru. Kinanah ni, Tok Wan Nabi ni. Nama dia Kinanah. Kemudian dia kata, Kinanah pula Ibnu Khuzaimah. Kinanah anak lelaki Khuzaimah. Baca dengan tasghir, Khuzaimah. Memang betul nama dia, Khuzaimah. Kemudian Khuzaimah pula, dia kata anak lelaki Mudrikah. Mudrikati. Mudrikah ni baca dengan dhammah mim tu, mu. Kemudian matikan dal, mud. Kemudian fakasri, maka kasrahkan ra. Fakasri ra, maka dibaca dengan dhammah mim, matikan dal, kemudian kasrah ra. Jadi mudrikah. Wasmuhu, bermula nama dia, nama Mudrikah ni ialah Umaru. Nama dia Umaru. Ala sahihi, di atas kau yang sahih. Kata nama dia Umaru. Di atas kau yang sahih, kata nama bagi Mudrikah ni Umaru. Kemudian dia kata wa kana fihi nurun nabi sallallahu alaihi wasallam zahira. Pada dia inilah zahir nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Mudrikah ada nur Nabi kita. Kemudian Mudrikah ni pula Ibnu Ilyas. Dia ni anak lelaki Ilyas.
Ilyas pula nama betul dia wasmuhu Husain. Nama dia Husain. Ilyas tu. Nama dia Husainun. Wa kunyatuhu Abu Amrin. Kunyah dia pula Abu Amrin. Bapa Umar. Jadi nama betul dia Umaru. Setengah kata gitu. Kan? Abu Amrin wa kana wasmuhu Husainin, dia kata. Nama dia Husain. Wa kunyatuhu, dan kunyah bagi Ilyas ni Abu Amrin. Orang panggil bapa Amrin. Orang Arab kan dia tak panggil nama, dia panggil bapa. Anak nama Amrin. Okey, bapa Amrin. Betul. Cuma yang pelik sikit dia kata wa kana yasma'u fi salbihi talbiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kacau. Yang ni kalau cerita ni mitos lalu ni. Tahu makna apa ni? Ilyas ni dia dengar talbiyah Nabi dalam tulang sulbi dia. Pergi terus. Ini dongeng Pak Malau apa? Kajang Pak Malau, kajang belipat. Ni dia kata dalam kitab ni. Satu saya sebut nama kitab. Sekali tuan-tuan kata saya duk reka pula. Nama kitab ni Tijan Ad-Darari. Kitab ni dikarang Risalatul Al-Alim Al-Allamah. Dia kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Pengarang kitab ni nama dia Syekh Ibrahim Al-Bajuri fi Tauhidi. Dalam kitab Tauhid ni orang nak mengaji apa? Tuhfatul Murid. Tu kitab-kitab Tauhid tu. Matan Jauharah semua tu. Dia sebut dalam ni. Dia kata Ilyas ni wa kana yasma'u fi salbihi. Adalah Ilyas ni mendengar pada tulang sulbi dia tu. Tulang sulbi belakang tu. Dia dengar apa? Dia dengar talbiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar talbiyatan Nabi, akan talbiyah Nabi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Dia dengar. Pelik tak? Tuan-tuan mu tengah-tengah lah. Biar betul. Biar betul. Lah ni sebut lagi tak ni. Kelebihan dia dengar bunyi talbiyah yang dilafaz oleh Nabi. Nabi pun tak lahir jauh gitu. Tulang sulbi dia dengar perkataan talbiyah tu. Ni Ilyas ni. Tu dia. Al-ma'rufatu fil hajj. Talbiyah mana? Yang ma'ruf, yang diketahui dalam bab haji. Biasanya orang pergi haji umrah, lafaz talbiyah takkan tak tahu. Labbaik Allahumma labbaik. Dia dengar dalam perut ni. Ni, Ilyas ni. Dia dengar dalam perut dia kalimah tu. Labbaik Allahumma labbaik. Kita kalau dengar lagu tu, aku ingat semayang pun tak apa. Jadi wali yang ingat. Dia kata, tak semayang. Semayang apa wali? Wali pun semayang labu oi. Wali mana tak semayang? Kan kuali sungguh tak semayang. Wali mesti semayang. Tabak tengok hebat dengar ni Ilyas ni. Kemudian Ilyas ni pula dia kata Ibnu Mudar. Ibnu Mudarri. Ilyas anak Mudar. Di sini dia Mudar noh. Kalau dalam ni ya betul. Dia kata wasmuhu, nama Mudar ni Amrun. Nama dia Amrun. Nama dia. Nama banyak nama Umaru, Amrun, Umaru, Amrun. Nama Arab nama. Termasuklah Mudar ni. Mudar ni nama dia Amrun. Kemudian Amrun ni pula ataupun Mudar ni pula anak bagi Nizar. Anak bagi Nizar. Nizar ni pula wasmuhu Khaldan nama dia. Nizar ni nama dia Khaldan. Nama Nizar. Kemudian Nizar ni pula Ibni Ma'din. Ibni Ma'din. Ma'ad. Ibni Ma'ad. Nah, dia kata. Ibni Ma'ad. Nizar ni anak Ma'ad. Ma'ad pula Ibni Adnan. Ibni Adnan. Ma'ad anak lelaki Adnan. Adnan ni lah daripada anak Nabi Ismail. Yang 12 orang kahwin, lahirlah Adnan ni. Daripada Adnan ni turun ke Ma'ad. Turun sampai bawah lah. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni. Kalau nak apa? Yang ni, setakat ni. Setakat Adnan. Clear lah. Ni nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Berzanji pun dia cerita sampai sini.
Kalau tuan-tuan tengok hak saya duk sebut nama asal, tengok dalam kitab berjanji pun dah sebut. Nama betul depa ni. Habis. Kemudian dia kata an Wasilah bin Asqa'i yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah hastafa Kinanata min waladi Ismaila wastafa min Kinanata Quraisyan wastafa min Quraisyin bani Hashimin wastafani min bani Hashimin, rawahu Muslim. Artinya daripada Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu berkata, telah mendengar aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kata Nabi, Allah memilih Kinanah. Allah ni pilih kabilah Kinanah. Memilih Kinanah daripada kalangan anak Nabi Ismail. Anak Nabi Ismail ni pecah puak banyak kan? Allah Ta'ala pilih puak Kinanah. Allah Ta'ala pilih. Pilih daripada anak-anak Nabi Ismail yang bercambah dia punya puak-puak dia, pilih puak yang nama Kinanah. Ambil Kinanah ni. Nabi kata. Dan memilih Quraisy daripada Kinanah, daripada kabilah Kinanah pula, pecah pula, ambil kabilah Quraisy. Fihrun tu lah. Pilih pula daripada Kinanah, mari pula Quraisy. Kinanah ni banyaklah cabang, tapi ambil cabang yang mari kok Ilyas ni. Ambil yang Fihrun tu. Ambil kok tu. Itu Nabi kata. Dan memilih Quraisy dari Kinanah. Dan memilih Bani Hashim dari Quraisy. Quraisy ni pun pecah lagi. Ambil yang Bani Hashim. Tahu nama Nabi nama Hashim tu. Ambil di situ pula. Hashim, pilih Hashim pula. Dan memilihku dari Bani Hashim. Sebab tu aku daripada kabilah Quraisy, keturunan Bani Hashim. Tu yang Bani Hashim tak makan zakat ni. Yang ni makan ghanimah. Dia tak makan zakat. Sebab tu bila kita kata maqam zakat, keluarga Nabi siapa? Bani Hashim dan Bani Muttalib yang beriman dengan Nabi. Ni bermakna Nabi kata Allah Ta'ala pilih. Sebab tu jadi Nabi ni tak boleh. Faham tak tu? Kita nak nak pergi mengaji. Rajin mengaji. Biasa nak jadi Nabi. Memang tak dapat lah. Pasal pilihan. Allah Ta'ala pilih. Bukan tadi ni. Pilih daripada awal lagi ni. Anak Nabi Ismail banyak, kabilah banyak. Kabilah mana hak Nabi Ismail? Kinanah. Daripada Kinanah Allah Ta'ala pilih pula kabilah Quraisy. Daripada Quraisy pula Bani Hashim pula. Nampak tu? Semua pilihan Allah. Jadi setiap keturunan Nabi ni Allah Ta'ala jaga dah pasal pilihan dia. Sebab tu mereka tak sembah berhala. Keturunan Nabi ni sembah berhala. Sebab tu ada setengah ulama kata Abi Talib tu pun beriman. Pasal dia ada kena-mengena dengan Nabi. Sebab ada pendapat tu. Kata Abi Talib beriman. Pasal berdasarkan Nabi kata, ni, mandi dia. Abu Talib meninggal. Nabi kata, mandi dia. Kapan dia? Dan Nabi berdoa. Kalau berdoa ni, minta Allah Ta'ala ampun dosa dia, dia mesti orang beriman. Kalau orang tak beriman, Nabi tak berdoa. Nampak? Kita tak boleh kata Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Pasal dia tak beriman kan? Tapi kalimah tu Nabi sebut. Ada setengah ulama dia pegang tu, dia kata menunjukkan Abu Talib ni beriman. Satu lagi dia kata, Abu Talib ni pernah cakap dengan adik-beradik hal lain ni. Dia kata hampa ikut Muhammad ni. Hampa kena ikut dia. Sebab dia ni bawa agama yang sebenar. Bermakna Abu Talib pun tahu Nabi bawa yang sebenar. Jadi kenapa dia tak ikut? Dia ikut dah, tapi dia sembunyi. Tu setengah ulama tanggung gitu. Pasal dia keluarga Nabi. Allah Ta'ala pilih kan? Tu. Khilaf ulama. Cuma kita duk dengar, tak beriman lah. Tak salah kita kata itu. Tapi kalau nak kemah lagi, tak mahu takut menyakiti apa, duk diam sudah. Saya cakap apa? Keluarga Nabi ni memang terbaik. Habis cerita. Itu lagi baik. Tak payah bincang. Cuma saya nak sebut gini. Allah Ta'ala pilih keturunan Nabi ni, mesti Allah Ta'ala jaga. Itu je. Allah Ta'ala mesti jaga. Tak kira daripada Kinanah ke, daripada Quraisy, mesti jaga. Mesti baik. Sebab tu tengok. Hadis lain kata, Nabi kata apa? Aku ni berpindah daripada satu rahim ke satu rahim.
Kalau setengah kita sebut ini, daripada rahim yang suci kepada rahim yang suci. Kenapa? Bapa yang suci kepada rahim yang suci kepada rahim yang suci. Apa maksud dia? Makna keturunan Nabi ni, lahir Nabi ni semua kahwin. Tak ada Nabi ni lahir daripada keturunan hak tak kahwin, semua kahwin. Mana Allah Ta'ala pelihara nasab Nabi itu melalui perkahwinan. Dia tak jadi macam kalau kita jahiliah dulu. Kalau nak buat benda tak elok pun jahiliah. Tapi Allah Ta'ala pelihara. Tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak dah? Kita bangga jadi umat Nabi. Dia. Nampak? Isyarat dia sudah berbunyi tu. Sikit. Nabi SAW mempunyai nama yang banyak. Dia kata, Nabi kita ni nama dia banyak. Ia menunjukkan kemuliaan bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi ni nama dia banyak, faham bila nama banyak menunjukkan mulia Nabi ni. Seperti mana tempat kan? Tempat ni bila banyak nama menunjukkan hebat tempat tu. Macam Mekah, nama dia banyak mana? Ummul Qura, Makkah. Nampak tu? Nama dia banyak. Kalau kita tengok dalam beberapa kitab sirah, Mekah ni beberapa nama disebut dalam Quran pun banyak nama. Begitu juga Madinah. Kenapa banyak nama? Lambang kata mulia. Kalau tempat tu hebat, tempat tu mulia. Kalau nama orang ni banyak, mulia orang tu. Ni nama Nabi kita banyak. Dia kata. Dan nama yang paling masyhur. Masyhur ni syahara, makna banyak orang sebut lah. Masyhur. Kalau bahasa kita hari ni glamour. Nama glamour. Kalau bahasa kita glamour ni semua orang tahu lah. Sebut nama ni semua orang tahu. Nama glamour. Jadi Nabi kita ni ada 5 nama yang masyhur. 5 nama. Dia kata. An Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khamsatu asma'in ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi allazi yamhu Allahu biyal kufra wa ana al-hashir ana al-hashiru allazi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqibu rawahul Bukhari. Ini nama glamour Nabi. Esok kalau nak dapat anak, ni. Buh nama ni. Kan? Nak dapat anak kan cucu kan, nak buh nama apa? Buh nama ni lah. Lepas tu anak buh belakang tu punya pasal lah. Buh hak depan ni. Biasa kita Muhammad, Ahmad lah depan kan? Buh nama ni. Dah. Artinya, kita kena ambil dulu hak ni. Hak atas kita tak baca lagi tu. Artinya, daripada Jubair bin Mut'im berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mempunyai 5 nama. Mana 5 nama yang masyhur. 5 nama yang masyhur. Aku adalah Muhammad. Aku ni nama Muhammad. Dulu masa kita daftar nama kan, dulu boleh tulis MOHD kan. Lah ni tak boleh dah. Lah ni kena tulis panjang kan. Kalau daftar nama lain ni kena tulis panjang. Dulu MOHD je. Tapi kalau tepat dia MU. Muhammad. Mo. Kita baca huruf O tapi baca Muhammad. Dia tengok mu. Muhammad. Tasydid mim 2. Nama dia Muhammad. Ni paling masyhur lah. Nama apa? Muhammad. Muhammad apa? Takkan Muhammad saja. Kita tu dia nak lagi belakang. Takkan nama Muhammad. Dia macam tak kemas nama Muhammad. Padahal hantau nak nama siapa ni Muhammad? Nama Nabi weh. Nama Nabi lah tapi zaman kita ni kena ada lah belakang sikit. Muhammad pintu. Habis. Muhammad apa belakang? Muhammad Ikmal. Macam-macam lah. Muhammad Akil. Muhammad Terus. Umur lah boh. Cuma gini. Nak bubuh nama belakang tu, pergi tanya orang pandai sikit. Pergi tanya orang yang reti bahasa Arab sikit. Mu jangan main bubuh je. Bunyi Arab bubuh. Kan, sekali lagi Muhammad. Muhammad apa? Muhammad Zani. Balik awal tu.
Muhammad zani. Zani orang berzina lah. Az-zaniyatu waz-zani. Dia bunyi sedap tak zani. Pai. Muhammad tu kemah dah. Di belakang tu, pasal dia bunyi arak sikit. Orang lain ni bukan kira apa, dia kira arak lah. Bunyi arak sikit, bubuh. Bunyi arak sikit, bubuh. Makna apa tak tahu. Dami, Muhammad dami. Darah lah. Saya buh makna lain, dami. Makna apa? Makna dami ni kuat, ikut hang lah. Buat buh nama Dam Haji. Muhammad Dam Haji. Apa dia Dam Haji? Main Dam Haji. Makna dia Dam Haji. Tu kadang-kadang kita kena reti lah bab nama ni, nak letak nama tu. Dia begini. Kenapa penting nama? Pasal dia nak panggil di padang mahsyar esok nama tu lah. Nama yang ayah kita letak kita tu. Ni tak apa dah, mungkin orang tak reti. Kalau sebut nama bahasa dia, ni makna apa ni? Tak tahu makna apa. Mungkin orang tak reti. Tak apalah. Di sana, panggil-panggil nama, tudung orang tengok. Nama apa ni? Nama khinzir. Bayi. Bunyi arak. Khinzir. Berak menana. Nampak tu? Tu rela wati tu. Wati tu wati. Nama apa? Diambang wati awi. Kan? Wati. Wati tu setubuh lah. Wati kan? Itu kadang tak apa dah bunyi sedap. Di sana tu Ustaz panggil, wahai wati. Orang reti makna kan, pakai tengok. Mana dia? Malu pula. Azura. Tai kucing. Malu pula masa tu. Nur pula depan. Cahaya tai kucing. Pai. Kita pun tak reti pun. Sedap lah nama tu, sedap. Tanya dulu. Bukan kira sedap, kira makna tu. Orang dulu sebab tu dia penting makna. Dia tafa'u makna tu. Makna molek, mudah-mudahan budak ni molek. Itu. Kita ni main sedap bubur. Kadang-kadang siapa nak sebut pun tak reti. Nak sebut lagu mana ni nama payah sangat. Panggil PA. Nama sedap-sedap. Payah nak sebut PA. Nampak tu. Tengok dia kata ni. Nama aku ni ada 5 yang masyhur kata Nabi. Aku adalah Muhammad. Tu satu. Kemudian Ahmad. Tu nama yang kedua. Ni paling masyhur Muhammad lah. Yang kedua Ahmad. Yang ketiganya Al-Mahi. Nama Nabi tu Mahi. Mahi ni makna dia yang menghapuskan. Jadi dia kata ni, yang Allah menghapuskan kekufuran denganku. Bila aku ni, Allah Ta'ala hapuskan semua kekufuran. Zaman aku ni dibangkit menjadi Rasul, mana aku padamkan semua kufur-kufur ni. Itu digelar aku Al-Mahi. Ada buah anak nama Al-Mahi, cantik ya? Dan Al-Mahi. Tak lah. Dan Al-Hashir. Hashirun. Hashir. Yakni apa dia Hashir ni? Yang dikumpulkan seluruh manusia di belakang kakiku. Dan aku, habis. Makna Hashir ni, manusia ni akan dikumpulkan di belakang. Mana aku ni ketua. Bermakna apa-apa Nabi dulu, mana Nabi yang bakit dulu. Orang ni semua belakang. Nabi pergi dulu. Nabi bakit dulu. Di mahsyar. Bermakna orang-orang semua di belakangku. Letak nama Hashir. Okey ya? Cantik tu. Nama Nabi. Kalau tak erti makna pun sekurang-kurangnya Hashir ni apa dia? Nama Nabi. Okey lah. Kalau ambil dari segi makna cantik lagi lah. Tapi kalau faham kata, nama Nabi, nama Nabi. Nama Nabi mesti molek. Nama Hashir. Satu. Dan aku adalah Al-Aqib. Q. Aqib. Yakni yang terakhir. Aqib makna terakhir. Aqib makna terakhir. Anak saya memang sebut nama ni. Yang nombor 2. Saya sebut nama dia Muhammad Aqib. Muhammad Aqib. Abang dia Muhammad Aqil. Muhammad mesti ada. Kalau perempuan kita sebut Nur, Siti. Itu sempena nama isteri Nabi apa. Boleh lah. Buat Aqib. Tak panggil Aqib, panggil Muhammad. Kalau nak panggil pula Aqib, panggil penuh. Jangan buat kik itu. Orang Melayu stay tu masalah. Muhammad panggil penuh. Mak. Sekali mula. Sekali nak bubuh belakang tu. Mak mana weh? Mak Milo. Nampak hilang lah Muhammad. Memang hang bubuh tu Muhammad. Kita tu kena panggil Muhammad kat anak kita tu. Kita kena panggil penuh cucu kita tu. Hang tak nama apa?
Muhammad Aqib. Nak panggil apa? Aqib. Okey tak apa. Nak panggil Muhammad? Muhammad panggil penuh. Jangan mat. Tu yang tengok gelaran. Mat. Atau saya sebut Mak Milo ni. Dulu di pondok ada seorang. Tapi dia bukan Mak Milo. Dia Syekh Milo tu. Dia tinggi lagi makam dia. Syekh Milo. Syekh Milo. Dia pergi mana, mesti ada Milo. Oh, dia minat Milo. Sampai orang gelar dia Syekh Milo. Tak apalah. Boleh tahan lagi Milo. Ada mak ni, orang panggil mak. Mak tak boleh lah. Mak apa? Mak kambing. Mak apa? Mak tu dah. Mak apa? Tu, buah zakar tu. Oh, dia panggil nama tu. Jadi salah tak kita nak sebut bila orang tak kenal ramai sangat mak. Dia kata, mak mana? Kita pun sebut, mak tu. Tak apa, pasal kita nak beri orang kenal. Tapi tak molek lah. Bayangkan di sana dipanggil nama tu. Mak, oi, tak lepas pi. Tu kena pandai tu. Nama lah. Letak ni ambil sempena nama Nabi, letak depan. Muhammad, Ahmad, Aqib ke belakang ke, Mahi ke. Tu pulang lah. Habis. Kemudian dia kata, nasabuhu wa wafatu walidihi. Wallahu a'lam. Pandai tak? Okey tuan, saya ni sebenarnya ada kawan minta tolong ni. Kawan saya ni duduk di Ipoh. Dia buka pusat pengajian. Nama dia Darul Taklim. Darul Taklim di Simpang Bulan. Jadi di situ ada kuliah untuk ni lah, kuliah dewasa, kuliah duha apa semua lah. Kemudian ada ajaran apa? Ajar budak-budak Quran. Dia bangunan 2 tingkat. Jadi dia ni dah kutip duk buat kutipan pun dapat lah lebih kurang ingat dalam 70,000 lah. Bangunan tu harga dia 100 lebih ke 200 lebih. Lebih kurang gitulah. Jadi dia ni buat wakaf RM10. Siapa beli buku ni terus wakaf untuk beli bangunan tu. Bangunan tu memang bangunan untuk buat tempat pengajian. Memang sekarang duk berjalan dah. Cuma PKP ni dia stop dulu lah. Ni nanti kalau tuan-tuan berminat nak wakaf untuk dia, ni saya tukang bawa je, tolong dia. Dia ada macam ni lah buku dia. Tadabbur, ayat, infak dan wakaf. Jadi dalam ni, kalau tuan-tuan tengok ada gambar Ustaz Huri. Kan? Lepas tu ada pian, DJ pian. DJ pian ada. Ni dia ceritalah, ni tuan dia ni. Jadi bangunan ni nama dia Darul Taklim. Darul Taklim dah berjalan dah. Ustaz Kazim dah tolong bayar untuk setahun bah, sewa tu. Bangunan tu. Ustaz Kazim bayar RM10,000 dia bagi. Ustaz Kazim bagi RM10,000 tak silap. Untuk bayar bangunan tu, sewa. Jadi dia nak beli terus. Dia nak beli terus bangunan tu. Jadi bila nak beli ni, wakaf tuan-tuan akan sentiasa berjalan lah. RM10 ni. Niat wakaf. Jadi duit dia ada terkumpul lebih kurang 70. Jadi setakat mana boleh kutip, boleh lah. No? Tolong dia. Beli ni RM10 wakaf terus. Wakaf untuk bangunan yang kami nak beli tu lah. Dia nak beli tu. Dan sekarang bangunan tu tengah berjalan. Kuliah macam biasa. Bangunan tu dekat Simpang Bulai. Kalau tuan-tuan pergi Simpang Bulai, keluar tol Simpang Bulai, tuan-tuan ambil sebelah kiri, nak pergi ke Gopeng. Pergi sampai depan tu nampak Petronas. Petronas di situ. Tuan-tuan tengok balik ni, seberang jalan ni nampak bangunan 2 tingkat. Bangunan tu warna hijau. Dia tulis Darul Taklim. Nak beli satu bangunan tu, 2 tingkat. Dan ni dia sewa lah. Jadi dia buat buku ni. Jadi kalau tuan-tuan berminat nak wakaf apa, satu ni RM10. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ta'ala nawtana fi narzuqna ya rabbi faman min as-salin sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.